Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita lihat ini adalah lab yang kelima. So yang lab kelima adalah bertajuk function, fungsi ya. So fungsi boleh lihat di video saya yang lepas, cerita mengenai fungsi. So yang ini kita lihat ada 5 aktiviti di sini. Aktiviti pertama, function with no parameter, di mana kita memanggil function tetapi tidak menghantar sebarang value ke dalam function tersebut. Kemudian kita ada pass value function. Okay, ini function yang kita hantar dengan sekali value ke dalam function lah, maksudnya ada parameter dia. Okay, pass by reference function. Okay, ini kita pass parameter tetapi reference rujukan kepada pemboleh ubah satu variable, reference kepada satu variable. Kita hantar parameternya adalah reference kepada pemboleh ubah. Kemudian value returning function, ini function yang memulangkan nilai memulangkan. Kita panggil function dengan termasuk sekali parameter dan function tersebut akan memulangkan value, nilai, return value. Kemudian yang kelima, selesaikan satu permasalahan dengan menggunakan function. Kita lihat aktiviti. Alright, di sini aktiviti yang pertama, you all just copy paste coding ini. Okay, coding ni belum lengkap lah. Kita lihat apa yang perlu dilengkapkan. Lihat pada question 5.1. Okay, kita lihat di sini. Okay, di sini kena buat flowchart. Okay, flowchart apa dia? Function main memanggil function read input. Okay, dalam function main memanggil function read input, di mana function read input tidak mempunyai parameter dan dia juga tidak memulangkan apa-apa value kerana jenisnya adalah void. So dia ada read input, function bernama read input. Okay, kita sebelum ni flowchart, untuk melukis flowchart, bagaimana melukis flowchart yang ada menggunakan function. Kita lihat di sini. Okay, kalau kita lihat function, kita boleh gunakan simbol ini di mana kita memanggil subroutine. Jadi sebagai contoh, kita ada ni start, dan kemudian ada input. Okay, kemudian input tadi kita nak diproses dengan cara memanggil function. Jadi kita buat satu panggil function. Okay, kita kat sini kita namakan function lah, function kira. So kat sini selesai. N. Untuk kira pula kita kena buatlah function untuk kira, dan whatever lah proses terlibat, sama ada perlukan user input ataupun operation matematik di sini dan sebagainya, and ada proses, okay, and ada decision, whatever, dan last sekali mesti ada return. Okay, walaupun function void, function kira ni tidak mempunyai return value pun, kita masih lagi return. Maksud return di sini, sistem akan pulang balik dan dia akan terus sambung ke sini lah. Ini adalah N. Okay, so ini bagaimana kita melukis sebuah flowchart untuk memanggil function. So kita gunakan simbolik subroutine. Okay, subroutine. So inilah dia. Okay, jangan lupa kalau function main mula dengan start, diakhiri dengan end. Kalau kita guna function, ada nama function tu, ni di sini. Okay, kemudian diakhiri dengan wording return. Itu function ya. Kita lihat di sini. Integer main read input, maksud user kena masukkan input, dan return 0. Okay, jadi bawah ni kena buat function read input. Alright, ini adalah declaration yang kita panggil function prototype. Okay, ini adalah function prototype, function input.
So ini kita guna kaedah bottom up So di mana functionnya perlu ditulis di bawah lah. Jadi function perlu ditulis di sini. So di sini perlu tambah void read input. Function case sensitive Kalau di sini R besar, I besar, so ni pun sama lah, I besar input. Dan dalam ni tiada apa-apa. Boleh tulis void ataupun biarkan kosong. Seperti yang diminta di sini. Flowchart. Okay. Sistem perlu keluarkan pernyataan enter 3 integers number. 3 integers number. Kemudian press indicator continue. Last lah. Masukkan 3 nombor saja. Jadi apa perlu dibuat di sini? Buatlah cout. Please enter 3 integer number. Kemudian jangan lupa integer A, integer B, integer C. Alright. Kemudian cin A, okay. Cin B dan seterusnya. Alright. Kemudian observe answer or the relevant question. Sila jawab question berkaitan dengan aktiviti nombor 1. So kita lihat aktiviti nombor 2. Ini memanggil function dengan parameternya sekali. Kita masuk sekali parameter dan masih lagi jenis void. Void maksud tidak memulangkan value. Kita panggil function tersebut dan function tersebut terus selesaikan. Tak ada apa-apa pulangan value yang dia hantar kepada function main. Okey, di sini kita copy paste saja kod ni. Kita lihat apa yang berlaku. Okey, function kat sini, function prototype kita namakan area circle. Jadi kita nak cari function ni adalah mencari luas bulatan. Okey, parameter yang dihantar adalah float jenis float dan namanya radius. Kita boleh tulis macam ini ataupun kita tak tulis pun tak apa. Ni function prototype. Kemudian constant float, kita tahu nilai pi 3.142. Kemudian dalam main kita lihat kita define float number. Ini bermaksud variable float, variable number jenis float, sebab nanti user masukkan nilai number radius tadi, okey, dia akan simpan sebagai float. Okay, enter a radius. User masukkan number. Kemudian di sini function main akan panggil, dalam function main dia akan panggil function area circle di sini. So kita lihat area circle float radius. Jadi nilai number yang dimasukkan di sini. Okey, contoh kalau user masukkan 3, so panggil area function area circle, hantar sekali nilai 3 ke dalam area circle. So di sini radius ni adalah bersama dengan 3. Ni in case kalau user masukkan nilai jejari 3. Float area nilai awal dia kosong. Area adalah pi kali R kuasa 2 iaitu radius kali radius. So kita akan dapat nilai keluasan tadi disimpan dalam area. Dan function main function area circle ni habis di sini sajalah dan dia tidak akan mengulangkan value. So we just return nothing return 0, return null lah. So kat sini dia hanya terus memaparkan the radius of the circle, nilai radius itu sendiri. Okay, sorry the radius of the circle, nilai yang user masukkan lah. Ini 3. Kemudian cout the area of the circle, ni keluasan bulatan tadi. Melalui formula ini dia akan paparkan nilai variable area. So daripada sistem keluarlah nanti nilai luas bulatan. Jadi sebagai contoh yang ini, lihat aktiviti kedua. Sebagai contoh, aktiviti 2 ni masukkan 10. Okey, dia akan paparkan nilai 10 tadi radius dan nilai bulatan tadi, luas bulatan tadi adalah 314. Alright. Kemudian ada exercise di sini. Okey, apa exercise di sini? Sedia ada, kita dah ada area circle. Now you all kena create satu function baru
Okay, declare function prototype di sini untuk mencari dcircle. Actually dcircle ni adalah function untuk mencari, lihat di sini, dcircle function ni kita kena buatlah namanya dcircle. Void dcircle. Float radius. Apa itu dcircle? Kalau lihat penerangan di sini, find the circumference of a circle. Ini sebenarnya mencari ukur lilit bulatan tersebut. Kita lihat di sini, ini formula untuk circumference. Mana luas, berapa panjang lilitan bulatan ni, right? Berapa panjang, kita mencari berapa panjang lilitan bulatan ni dengan cara memperolehi nilai, dengan kita tahu nilai radius. Ini rumusnya 2 pi r. Let's say kita masukkan 3. So kalau let's say ni 3 cm, nilainya adalah 18.85 lah ukur lilit bulatan ni. Ukur lilit bulatan ni. So ini sebagai exercise, you all kena buat function circumference tersebut. Selesai untuk penerangan aktiviti 2. Kita lihat aktiviti 3. Saya ringkaskan balik. Aktiviti 1, function yang tidak ada parameter dihantar. Aktiviti kedua, memanggil function dengan menghantar parameter kali, iaitu ini number. Ini nilai parameter yang kita hantarlah ke dalam function bernama array circle. Kita hantar value, iaitu parameter number ni, ke dalam array circle supaya array circle boleh proses nilai parameter tersebut. Berbanding dengan aktiviti nombor 1, di sini empty, void, tiada pun parameter yang diterima untuk diproses. Aktiviti yang ketiga, pass bar reference function. Ini boleh lihat dalam nota kuliah yang lepas dalam tajuk fungsi. Saya ada ceritakan mengenai pass reference. Pass reference ni dia merujuk kepada pemboleh ubah di dalam main. Sama ada boleh guna teknik global ataupun merujuk pada local variable lah. Local variable dalam sebuah function main. Jadi kita refer dia, walaupun kita di function lain, tapi kita masih merujuk kepada local variable di dalam main. Dalam contoh ni boleh copy paste, dan ini adalah contoh untuk mengira, mencari nilai minimum. User masukkan satu value dan kita akan cari. Ada banyak value lah, contoh masukkan 1, 2, 3, 4. Jadi antara 1, 2, 3, 4 tu, berapakah nilai yang minimum? Of course jawapannya 1. Jadi macam ni sistem tu boleh buat perbandingan. So dalam main kita define satu variable float min, ada input. Ni cari nilai min lah. Enter a number type -1 to end the input. Dalam sistem ada masukkan -1, maksud kita stop the program lah, end the input. So cin input, cin menerima value lah, simpan dalam input. Sebagai contoh, dalam kes ni saya masukkan 3. Let's say 3. So kat sini apa berlaku? Minimum dah sama dengan input. So dalam kes ni minimum dah jadi 3. Alright. So lihat di bawah. So di sini, while selagi input tak sama dengan negatif 1. Betul input tak sama dengan negatif 1. Apa yang berlaku? Panggil function minimum. Minimum dan hantar minimum dan juga nilai input. Kalau kita lihat jenis function di sini, parameternya jenis float, ada tanda dan di sini. Dan ni merujuk kepada reference. Refer kepada apa? Variable, satu variable. Jadi kalau kita lihat di sini, memanggil function minimum, min dan input, jadi dia refer kepada mana? Min refer kepada variable min di dalam function main. Input pula adalah merujuk
kepada variable bernama input di dalam function main. So di sini adalah jenis function ni adalah reference, refer. Okey. Jadi bermaksud di sini pergi pada function void minimum float min float n. So nilai min dan n lah kita akan proses di dalam function minimum ni. Kita lihat di sini, adakah if n kurang daripada min? N apa dia? N adalah di sini n, dan n adalah refer input. Jadi sebenarnya n ni refer kepada variable input di sini. Masa tu user masukkan 3, right? 3. Jadi n pula refer, adakah n 3 kurang daripada min? Min pula dia merujuk pada reference kepada min. Min adalah di sini. So min waktu tu adalah 3. Adakah 3 kurang dan sama dengan 3? Dia tak kurang tetapi dia sama dengan 3. Jadi pernyataan ini adalah true. Okay. So di sini adalah true. 3 kurang dan sama dengan 3. Yes, dia true sebab dia sama dengan 3. So masuk sini min masih lagi, min sama dengan 3. So di sini min masih lagi 3, nilai min. So dia akan ubah nilai min ni, dia masuk min yang di sini akan jadi 3. Min yang utama di sini akan jadi 3. Kemudian keluar pernyataan enter a number. Diulang balik macam ni supaya user masukkan, sebab dalam ni adalah, ini adalah looping while. So minta lagi user masukkan value selain negatif 1. Okay, let's say kalau user masukkan negatif 1, apa jadi? Okay, simpan dalam input. Kalau input negatif 1, break. Okay, kalau break bermaksud keluarlah while. Keluar daripada while dan cetak nilai minimum, iaitu 3 tadi. Tapi kalau dalam contoh, kalau user tak masukkan negatif 1, user masukkan satu value, bagi contoh 2. Okay, user masukkan di sini 2. Okay, jadi kalau masukkan 2, ada if input sama dengan negatif, adakah 2 sama dengan negatif 1? Tidak. So dia akan looping lagi dalam ni. Dia tak break, dia tak break. The next dia akan pergi looping berikutnya. Okay, input bukan negatif 1 lagi. Okay, dia tak break. While lagi sini bukan negatif 1. So panggil minimum sini. Minimum ni masih lagi 3 sebab dia rujuk pada nilai minimum di sini. Input adalah 2. Alright. So kat sini apa akan berlaku? Ini reference kepada alamat variable min, iaitu 3. Okay. Ini bukan nilai ni ini nilai merujuk kepada variable di sinilah. Okay. Ini adalah 2. Merujuk ni, so ni nilainya 2. So di dalam ni, adakah 2 kurang daripada 3? Masa tu min 3. Ya, true. So apa yang berlaku? Min sama dengan n. Jadi min dan minimum yang baru adalah, sebabkan true, 2 kurang daripada 3. So kita akan dapat di sini adalah min adalah 2. Okay. So yang terkini kat sini min adalah 2. So selesai. Okay. Dia tak ada return nak tulis return pun boleh, tak payah tulis apa-apa pun boleh, sebab dia jenis void yang tak return value. Kemudian user minta lagi, sistem minta lagi user masukkan type S1 to end the program. So user masukkan negatif 1, break, dan sistem akan paparkan the minimum value is min. Min waktu tu adalah 2. Nilai dalam ni nilai ni dah jadi 2. Ketika nilai ketika min equals min sama dengan n, iaitu 2, nilai di sini terus bertukar dia terus menjadi 2. Sebab saya ulang balik, sebab dia adalah reference kepada variable inilah. Right? Dia refer. Okay. So sila jawab soalan yang ada untuk aktiviti 3 ni. Kita lihat pada aktiviti 3. Okay, ini tadi ini yang circumference tadi. Ini aktiviti 3. Ini sebagai contoh, user masukkan aktiviti 9, masukkan 10, masukkan 22.
kemudian user masukkan negatif 22, user masukkan 87, negatif 9, dan last kali dia masukkan negatif 1. So sistem terus keluar nombor minimum adalah negatif 22. Ini typing ada lari sikit. Now without changing the original code, dia kena tambah lagi di sini satu function baru untuk mengira nilai maksimum. Okey. Di antara nilai integer nilai float yang dimasukkan yang dimasukkan ke dalam user masukkan tadi, kita boleh dapat nilai maksimum. Jadi kita ada dua, kita ada nilai minimum, kita ada nilai maksimum. So kena declare lah void maksimum pun sama float different, float different. Refer kepada mana sebenarnya? Antara dua ni lah, input dan juga max. Ini min ni, ini min bawa ke bawah lah, ini min kat sini. Okey. Kemudian panggil function maksimum di sini. Cuba buat untuk dapatkan nilai maksimum. Okey, jawab soalan-soalan yang berkaitan. Okey, sebagai contoh, kita masukkan nilai-nilai di sini. So antara nilai yang dimasukkan negatif 9, 10, 22, negatif 22, 87 paling besar. Jadi kita harapkan sistem akan keluarkan minimum value negatif 22, 87 nilai paling maksimum. Okey, dapatkan keluaran sini lah. Okey, uji kod awak untuk dapatkan nilai seperti ini. Aktiviti nombor 4. Ini adalah, ringkaskan balik, aktiviti yang ketiga adalah menghantar parameter ke dalam function, tetapi parameter jenis reference. Reference merujuk kepada yang boleh ubah di dalam function main. So yang aktiviti yang keempat adalah function yang memulangkan value. Kita panggil function tersebut dan function tersebut memulangkan value. Jadi dia bukan lagi jenis float. Okay, dia bukan lagi jenis void. Dia ada jenis lah, sama ada integer, character ataupun float. So di sini dalam function ni copy paste untuk awak lihat apa hasilnya. Ada dua function di sini, function prototype kita define di atas ni. Function add, ada hantar sekali parameter x dan y. Okey, float x dan float y. Kemudian ada satu lagi function jenis float juga, yang ini adalah minus x. Nilai yang kita hantar juga adalah x dan y. Jadi sebagai logik ni ke sini, kalau kita hantar x dan y, jadi apa perlu buat? Kita akan campurkan x dan y. Kalau kita panggil function minus, x tolak y. Alright. So di sini lihat float a b, ni result hasil operasi tadi. Karakter op, ni operation. Apa jenis operation yang kita nak? Kita minta user pilih sama dia nak buat penambahan atau penolakan. Okey, minta user masukkan numbers, enter two numbers, simpan ke dalam a dan b. Kemudian minta user masukkan pilih buat pemilihan sama ada nak buat operasi tambah atau tolak. Jadi user kena pilih lah, dia kena type simbol karakter plus ataupun minus. Jadi okay, your choice is apa dia? Simpan dalam OP. Jadi contoh saya user masukkan nombor, masukkan simbol plus, simpan dalam karakter variable karakter OP. Jadi kita buat perbandingan. Sekiranya OP sama dengan simbol plus, alright, ada single quote di sini sebab dia adalah karakter. Kalau sama dengan plus, panggil function tambah. Okey, panggil function add di sini. Hantar parameter dia a dan b ni. Right? Kita panggil a, b. Okay. Yang atas ni float x, y. Ini nak declare, tak ada declare pun tak apa. Just letak jenis cukup float, add float. Buat macam ni pun tak ada error, tak ada masalah. Ini adalah function prototype. Function prototype kita beritahu parameter yang kita hantar tu adalah jenis float. Ada dua float yang kita hantar. Pun sama untuk minus. Okey, di sini panggil function add.
hantar nilai A dan B. Yang user masukkan tadi A dan B, dia akan hantar A dan B. So kita lihat dalam function float. Okey, nampak di sini macam mana dia katakan memulangkan value. Hasil function ni, apa yang nilai yang dipulangkan nanti dia akan simpan ke dalam variable bernama result. Ini yang fungsi kalau kaedah penulisan kalau function tersebut memulangkan value. Jadi kita kena assign apa variable yang nilai dipulangkan tadi tu disimpan ke mana. Disimpan ke dalam result. Variable result adalah jenis float. Kalau kita lihat di sini, ni end of line 2 kali, dan kita lihat function ni float at x, y. So A dah jadi x, B dah jadi y. So di sini float total, create satu variable lain. Total sama dengan x tambah y lah sini. Kalau user masukkan, masa kita di sini user masukkan A ni sama dengan 3, B sama dengan 4 sini. So di sini dia akan hantar lah A3, sini adalah 4, dia akan hantar ke dalam function add. So, kita lihat dalam function ini, siapa dia buat di sini akan 3 campur dengan 4. So 3 campur 4 adalah 7, simpan ke dalam variable total, iaitu total ni inilah variable total di sini. So returnkan value total tadi, returnkan pembuli ubah total. So dia akan returnkan, dia akan pulangkan. So sebenarnya dia akan pulangkan nilai 7. Jadi function keseluruhan ni, return value dia adalah 7. 7. Jadi function di sini yang saya bulatkan ni adalah sama di sinilah. Keseluruhan ni. So ni nilai dia adalah 7. So 7 ni akan disimpan ke dalam result. Kemudian cout A3, ada jarak spacing. Operation apa yang kita pilih? Kita pilih tadi plus A3 tambah B 4, ada karakter, ada string kat sini 4, result. Resultnya adalah tadilah ni 7. So should be output dia keluar A tambah bukan A, 3 operation dia plus tambah 4 sama dengan 7. Inilah output yang keluar di sini. Apa aktiviti yang perlu dia buat? Ini contoh 5 campur 7 keluar 12. So now modify kod ini untuk lengkapkan untuk minus, untuk buat proses penolakan. Tambah function prototype untuk penolakan. Saya rasa sini dah ada dah ni. Dah ada float minus. Cuma function untuk minus belum ada. So you all kena buat lah di bawah. Di sini kalau elif operation sama dengan minus, panggil function minus. Boleh buat dalam result sama dengan minus a b. Nanti dia akan buat panggil function. Ini panggil function, simpan dalam result. Ini waktu ketika operasi adalah penolakan. So di sini tambahlah float ni, add, tukar float minus, float x, float y di sini. Selesaikan. Contoh ini user masukkan 5, 7. Kalau waktu tu user masukkan minus 5 tolak 7, masuk x tolak y lah. X tolak y, 5 tolak 7 dapat negatif 2. Should be dapat ini keluarannya. Kita lihat yang exercise berikutnya 5. 5 adalah problem solving.
cuba selesaikan masalah ini berdasarkan 4 aktiviti tadi. Okey, nak gunakan kaedah yang mana yang bersesuaian, using modular programming. Modular ni kita pecah, itu function lah, kita pecahkan program yang panjang kepada kecil, modul-modul yang kecil. So ini kita panggil modular, maksudnya guna function. Okey, function di sini, ini contoh output. Enter an integers numbers. Okey, kosong untuk end the input. Okey, user boleh masukkan banyak nombor, tapi masuk nombor kosong, maksud sistem akan stop, exit. Jadi sebenarnya the idea adalah 1, 2, 3 masukkan apa-apa value tersebut mestilah nombor positif. Okey, apa dia minta di sini? Saya terang balik apa yang perlu diminta. System be able to count how many odd number. Okey, nombor ganjil dalam senarai input tadi. Kalau masukkan 10 numbers, dalam 10 numbers tadi, apakah senarai nombor tadi, berapakah nilai nombor ganjil di dalam senarai nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Keluarkan counter tersebut. So kena count lah. So apa operasi matematik yang terlibat di sini? Kita gunakan teknik modulus. Ini percentage ni kita guna teknik modulus. Buat satu function yang untuk dapat tahu nilai yang dimasukkan tadi ganjil ke genap. Okey, kalau ganjil, count bertambah 1. Count bertambah 1. Kalau bukan, kalau false, count tak bertambah lah. Jadi antara banyak-banyak nombor tadi, kita akan tahu mana satu nombor yang ganjil. So cara modulus ni, bagi contoh. Okey, let's say user masukkan A ni nilainya 4. Jadi kalau kita buat if A modulus 2 sama dengan 0, so ini bermaksud nombor ni genap. Sebenarnya kita tengok A bahagikan dengan 2. A modulus 2 ni bermaksud A bahagi dengan 2, cek baki, ada baki tak? Kalau A bahagi dengan 2, cek ada baki. 2 kali sama dengan 0 2 kali. Adakah A bahagi dengan 2? Adakah terdapat baki sekiranya A bahagi dengan 2? Kalau of course A bahagi dengan 4 bahagi dengan 2, terdapat 2 dan tiada baki. So ini adalah nombor genap. Jadi kalau nombor genap, kita boleh buat count plus. Ulanglah cara awak nak olahkan, tapi gunakan function untuk menyemak nombor genap ataupun nombor ganjil. Namakan function ni. Mungkin boleh namakan dia sebagai find type of number. Okay. Find odd numbers. Panggil function tadi. Ini duduk dalam function lah. Ini kena duduk dalam function. So count plus ni, kita sebabkan count ni, kita boleh guna teknik reference tadi. Okay, saya bagi idea sikit lah. Okay, buat satu function prototype. Okay, awak ada main, kemudian letak integer count sama dengan 0, nilai awal count. So minta user masukkan di sini, kemudian panggil function find check number. Untuk panggil check number, define satu prototype ke atas. Kita boleh gunakan teknik void function prototype check numbers. Check number lah, check number. Okay, gunakan, sebab ini nombornya nombor integer, so letakkan sebagai integer, tapi letak simbol dan lah. Maksudnya reference kepada, letak 2 di sini. Integer dan koma dengan integer. So integer ni bermaksud kita refer kepada count di dalam main. Okay. Kemudian integer ni adalah yang A ni lah. Okay. Nanti dalam ni sebagai contoh function dia, void integer ni address count point address count comma A, integer A, right.
Kiranya A modulus 2 bermaksud dia adalah nombor genap. Oh sorry, ini adalah mencari odd, nombor ganjil. So bermaksud kalau A tak sama kosong, tak sama kosong, tak sama 0, bermaksud dia nombor ganjil. Dia barulah count plus plus. Count ni refer pada reference count. So bermaksud count di sini akan bertambah. Dia akan jadi 1. Kalau kita masukkan 5 lah, masukkan 5, masukkan 7, kalau masukkan 4 nombor genap, count ni tak akan bertambah. Okey. So ni mencari nombor ganjil. Bukan nombor genap Saya silap tadi. Di sini kena dapatkan nombor, gunakan modulus untuk tahu nombor tu genap atau ganjil. So kita nak tahu itu adalah nombor ganjil. So guna teknik modulus. So harap penerangan tadi boleh selesaikan persoalan dalam aktiviti problem solving untuk aktiviti yang kelima. Okey, selesai boleh selesaikan, jawab semua soalan dan boleh hantar laporan ni ke dalam Arthur. Saya rasa itu saja. Right, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.